Okey, kita boleh mulakan. Datin boleh tak? Silakan. Kerana hmm, hmm. Ya. Jadi ya, tiga sahabat ni, Murarah, ya, Hilal, Hilal, ya. Ini ya, semuanya adalah di antara mereka yang sebenarnya tak pergi berperang. Dan keadaan ya, satu lagi Ka'ab ni. Jadi mereka ini ya tidak pergi berperang dengan tidak ada alasan yang dapat nak diutarakan. Ya, sehinggalah hal ini ia menjadi sesuatu yang cukup memeningkan kepala tiga orang ini bila Rasulullah balik. Apa alasan nak buat? Yang lain orang munafik, dia buat tipu-tipu. Ya. Yang orang munafik ni dia boleh buat tipu-tipu. Ya. Jadi dia ni tak nak menipu. Jadi tidak mau menipu. Jadi apa jadilah. Tapi selalu dia orang ni memanglah semangat pergi, tapi hari itu entah macam mana, macam mood tak berapa nak pergi. Tak nak pergi pula. Ini masalah dia. Ya. Jadi ya, akhirnya terjadilah macam tu. Yang mana ya, Rasulullah tak nak berbicara dengan dia. Ya. Dan ya, sehingga sahabat-sahabat pun tak nak berbicara dengan dia. Jadi keadaan ya, mereka ni jadi terpulau ya, daripada kalangan sahabat-sahabat. Ya. Baik Ka'ab, ya, baik Murarah, ya, baik Hilal, ya. Tiga-tiga ni semuanya terpulau. Ya, jadi katanya ya, dia sudah sudah genap mencapai 50 hari orang dah tak cakap dengan dia. Kalau ibarat kita pergi pasar, semua tak nak pandang kita. Macam itulah ibaratnya. Orang-orang pasar tak nak pandang kita. Macam mana Rasul tak nak pandang kita, macam itulah yang lain. Macam itulah besarnya dia punya marahnya Rasul kepada tiga orang ini. Ya. Baik, selanjutnya. Puluh. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Sal'a.
Jadi ya masa pagi subuh yang ke-50 tu, dia dah solat subuh lah. Dan dia katanya ketika itu sedang duduk-duduk rehat-rehat lah macam biasa. Ya. Ya. Kemudian ya, dengan keadaan jiwa tu sesak. Sesak tu maknanya kerana orang dah tak pedulikan dia. Dan Rasul melarang mencampuri isteri dia. Ya. Jadi ada orang berteriak. Berteriak ni daripada bukit. Ya, Bukit Sal'a. Memang dekat. Sal'a nama bukit tu. Jadi Ka'ab bin Malik ni dapat berita katanya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, suara tu. Maka aku langsung tersungkur sujud. Sujud ni sujud syukur, macam kita sujud syukur, macam tu. Ya, dia harapkan hari ini ada berita gembira lah datang kepadaku, macam tu. Ya. Kemudian sambung ayat baris apa yang muka surat 122 ya. Oleh Allah. Oleh Allah. Ya. Jadi ya, kalau ya dalam cerita ini menunjukkan ya pakaian mereka juga terhad. Sampai yang menyampaikan berita pun ya tidak pakai baju. Sehingga ya Ka'ab ini bukakan baju dia, letak kat bau orang itu. Tanda syukurnya dia dapat beri berita gembira itu. Tapi diri sendirinya terpaksa meminjam baju ya untuk dipakai. Jadi ya, pendek kata, masa itu pakaian itu ya bukan sememangna keadaan sekarang. Keadaan sekarang ni kerana ada kilang yang membuat pakaian. Ya, dulu ya pakaian ni sukar nak dapat, melainkan mereka yang pandai menenun ya adalah pakaian. Bayangkanlah satu baju kalau ditenun berapa lama. Satu hari tak akan boleh habis ya menenun untuk satu baju. Ya. Jadi ya, macam itulah sukarnya pada masa itu. Ya. Jadi ini adalah satu berita gembira. Bertubi-tubi datang memberitahukan tentang hal ini. Sebab hal ini dah jadi telinga-telinga masyarakat, buah mulut masyarakat, sentiasa menceritakan hal 3 orang ni yang dipulaukan oleh Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul. Jadi bila datang berita gembira itu, macam itulah yang lain juga turut bergembira. Baik, selanjutnya.
radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam berita gembira tadi, apa yang dibuat oleh Ka'ab ini, dia pergi ke masjid. Dia sebagai nak mengetahui kisah sebenarnya. Sebab berita yang sedap didengar, taubatnya sudah diterima oleh Allah. Jadi dia masuk ke masjid, dia nak jumpa Rasul. Ternyata Rasul memang ada, dikelilingi oleh para sahabat. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia pun ada, mengucapkan selamat itu. Katanya, dah kata si Ka'ab ini, demi Allah tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain Talha. Jadi Talha yang berdiri. Kerana itulah Ka'ab tidak pernah melupakan kebaikan Talha. Walaupun Talha ini daripada kalangan sahabat, dan dia juga memulaukan tiga orang ini, sebab Rasulullah memulaukan. Jadi dia kena taat setia. Jadi hatinya nak menunggu keputusan lah sampai bila. Jadi akhirnya memihak juga kepada tiga orang ini, termasuklah Ka'ab, mendapat berita gembira. Jadi Ka'ab selanjutnya melanjutkan. Terbaik sejak kamu dilahirkan. Lalu aku bertanya, apakah beliau menjawab, bukan dariku, tetapi dari Allah. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza. Jadi Ka'ab ini cukup senang, cukup senang hati untuk berjumpa dengan Rasul. Jadi akhirnya dia dapat juga memberi salam kepada Rasul. Jadi dalam dia bersalam dengan Rasul, Rasul tidak seperti dulu masam, dalam keadaan yang masam, tidak memandang. Tapi hari ini dia nampak berseri-seri bagaikan bulan. Kalau kita katakan bagaikan bulan purnama lah. Macam tu. Rasul kalau gembira, macam itulah dia punya sinaran dia. Tapi kalau dia marah, memang menakutkan. Macam tu, menakutkan. Jadi memang cukup menyenangkan dipandang oleh Ka'ab. Jadi dalam hal ini, nampaklah bahawa taubatnya sudah diterima. Rasul kata apa? Berbahagialah atas datangnya hari terbaik sejak kamu dilahirkan ibumu. Itu bahasa-bahasa nak menunjukkan bahawa seolah-olah engkau macam ibarat bayi baru dilahirkan. Macam tu. Jadi bagi Ka'ab, dia masih muskil lagi. Ini taubat dari Rasul atau taubat dari Allah, penerimaan ini.
Dia masih muskil lagi. Kalau taubat daripada Rasul, tak pasti lagi daripada Allah. Jadi ditanya. Maka Rasul menjawab, ini dari Allah, ya, bukan dariku. Jadi bila dengar daripada Allah, artinya ya, kalau Allah sudah menerima taubat, itulah keputusan Allah dan diterima oleh Rasul. Ya. Jadi sejak itu dia kata, wahai Rasulullah, sekarang aku nak serahkan hartaku, nak sedekahkan kepada jalan, menyerahkan seluruh, bukan sikit ya, seluruh hartaku, ya, untuk disedekahkan kepada ya Allah dan Rasulnya. Macam tu dia punya ya kegembiraan bila sudah diterima taubat. Bagi dia harta tak penting dah, macam tu. Ya. Setelah dia mendapat kegembiraan ini, bagi dia harta tak penting. Selama ni memang ada harta, tapi tidak menyenangkan jiwanya, ya. Sedangkan manusia yang beriman semua benci kepada dia, Rasul pun tak senang dengan dia, sehingga bumi yang luas dah macam sempit. Jadi bagi dia harta tak penting. Yang penting ialah ikhwanul muslimin, iaitu persaudaraan orang-orang muslim. Itu yang lebih penting. Maka disedekahkanlah, ya. Sambung. Namun Rasulullah Khaybah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau ada tengok dia punya ada sin bawah tu, bawah sekali. Sin baha, tu subhanahu wa ta'ala. Tak nampak. Dia pasal dia macam kita rubber stamp. Dia macam rubber stamp. Ya. Maknanya ya, Rasulullah pun fikir kalau disedekahkan semua, dia nak ada apa? Dia pun nak hidup juga. Dia pun ada isteri, ya. Dia perlu hidup juga. Jadi kata Rasul, simpanlah hartamu sebagian, ya. Jadi ya, rupanya si Ka'ab ni, ya Rasul, aku dah sisakan, mana ada bahagianku dah ada di Khaybah. Yang ni semua aku nak sedekahkan kepada Allah dan Rasul. Rupanya dia dah ada dah sisakan, apa namanya, diasingkan. Dah diasingkan dah yang ada di Khaybah. Jadi ya, menunjukkan bahawa ya, dia punya suka Allah SWT telah menerima taubatnya kerana kejujurannya. Jadi sejak itu, ya, memang bukan sejak itu, sebelum itu lagi dia memang berlaku jujur, tak pernah suka cakap bohong. Dia membiasakan diri supaya cakap benar. Jadi ya, sampai hal yang dia
tak pergi perang tu hampir-hampir dia nak bohong dengan Rasul. Tapi tak jadi juga. Tak boleh jadi, aku nak cakap benar juga. Jadi ya, keputusannya rupa boleh cakap benar, itulah keputusannya yang dia terpaksa menanggung derita. Selama 50 hari, orang tak pedulikan dia. Ya. Jadi walau macam mana pun, taubatnya sudah terima, dia bersyukur dan dia akan meneruskan prinsip dia bahawa dia akan bercakap benar. Ya, sampai bila-bila selama dia menjalani kehidupan. Ya, dia mau bercakap benar, dia tak mau berdusta. Inilah namanya Ka'ab. Ya. Lagi Ka'ab melanjutkan. Ansar. Jadi ini kisah ia benar, ya, sebab ia tersebut dalam surah At-Taubah ayat 117 119 yang benar-benar menerangkan disebut 3 orang. Ya. Bukan main-main, disebut 3 orang yang ditangguhkan, ya, penerimaan taubatnya. Ditangguhkan. Jadi sehingga 3 orang ni merasakan bumi ni dah sempit dah. Dah terasa bumi ni tak ada artinya dia. Padahal bumi luas, tapi dia rasa sempit. Ya. Bumi sempit ni diibaratkan sebagai orang yang suka berhutang. Kawan dia berhutang, kanan kiri tangga dia berhutang. Ya. Kemudian sana sini dia hutang. Lama-lama, ya, dia sendiri terpaksa mengelak jalan. Kalau takut nampak nanti orang tu nampak, dia nak minta hutang. Jadi padahal jalan tu luas, terpaksa dia melorong jalan sempit, ya, supaya jangan nampak. Ya. Jadi itu diibaratkan macam tu, diibaratkan macam orang yang suka berhutang sana sini. Akhirnya bumi yang luas tu dah rasa sempit. Terpaksa dia mengelak sana, mengelak sini. Ya, takut orang tu nampak dia. Ya. Bila jumpa je, orang jumpa dengan dia, Mat, bila kau nak bayar hutang aku? Itu yang tak sedap tu. Itu yang tak sedap tu. Ya. Ke sana jumpa lagi, macam tu juga. Sebab itu dia mengelak. Itu dikatakan bumi yang luas dah jadi sempit. Ini memang benar-benar berlaku kepada, ya, 3 orang ini. Ya. Lagi, Ka'ab melanjutkan panjang. Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam, ya,
ya, di sebalik ya. Di sebalik kejujuran itu ya adalah dusta. Jadi bagi Ka'ab, dia masih tetap mempertahankan kejujuran. Sebab ya daripada dia mula masuk Islam, dia rasa cukup bersyukur dengan nikmat Islam yang dianuti. Selama ini dia berfaham musyrikin dengan keadaan ya, kepercayaan yang karut-marut ya, dan adat-adat yang ya, menyakitkan jiwa. Jadi bila datangnya Islam dan dia dapat Islam, dia rasa sesuatu yang tak dapat nak dikata. Ya, jiwanya terang. Ya, dia rasakan dunia ini ya cukup nikmat buat dia. Ya. Jadi sejak itu dia dah masuk Islam, dia tidak pernah mau berdusta dengan Rasul. Tapi akibat tidak berdusta, dia terpaksa menerima hukuman yang dikatakan 50 hari itu. Ya. Dan ya, orang-orang yang berdusta ni sebenarnya Rasul dah tahu. Allah dah bagi tahu. Mereka ya Nabi saja balik daripada peperangan, ya orang-orang yang munafik ini yang berpura-pura ni datang bersumpah, ya Rasulullah, dan wallahi Rasulullah aku tak dapat pergi. Ya, macam-macam lah buat alasan. Ya. Macam-macam alasan supaya Rasulullah percaya. Rasulullah sebenarnya iakannya, ya, iakan saja. Hakikatnya Rasul tahu dah mereka ni hanya berpura-pura. Tapi Allah dah bagi tahu mereka ni najis, kotor ya akidahnya. Jadi tempatnya pun Allah dah bagi tahu, tempat mereka adalah neraka jahanam. Ini yang berdusta ni, walaupun dia tidak dihukum, dilepaskan begitu saja, tidak dihukum ya. Tapi sebenarnya Allah sudah menempatkan mereka neraka jahanam. Ini yang tak nak diterima oleh Ka'ab ni ya. Jadi mereka bersumpah Nabi redha. Kalau Nabi redha, Allah kata Allah tak redha ya, dan ya, Allah tidak meredai kepada orang yang fasik. Fasik ni maknanya orang yang tak mau menurut perintah. Itu maknanya fasik di situ. Ya. Daripada kalangan mereka yang munafik, yang lemah imannya, maka terikut-ikutlah ya, orang-orang munafik buat helah. Macam mana orang munafik buat helah, dia pun buat helah. Ya. Lagi Ka'ab melanjutkan. Bai'an. Subhana. Ya, jadi ya, dalam ya, kisah ini adalah sesuatu yang telah termaktub dalam Al-Quran yang mengenai tentang ditangguhkan taubatnya. Jadi disitulah ya baru terjadi siapa yang benar-benar dusta, siapa yang benar-benar jujur. Maka
ya, orang-orang yang fasik ini, mereka buatlah alasan-alasan bersumpah kerana tak dapat pergi. Ya, kononnya ya dia ada uzur syar'i, ya. Tak boleh nak dielakkan. Ya Rasul, ya. Aku tak dapat pergi, mak aku sakit kuat ya Rasul, ya. Kononnya macam itulah, ya. Tapi kadang ada yang pelik tu. Ya Rasul, rumah kami kosong ya Rasulullah, tak ada siapa nak tunggu. Kalau nak ikutkan logiknya, biarlah kosong, tutup ya. Rumah kosong pula tak dapat nak pergi. Tu kan nampak sangat kan. Jadi inilah sebenarnya kenapa ditangguhkan. Di situ nak menunjukkan siapa yang benar-benar fasik, siapa yang benar-benar jujur. Ya. Baik, dalam satu riwayat disebutkan, duduk di dalamnya. ya, jadi itu memang jadi satu kebiasaan Rasul. Ya, pertama dia suka keluar, dia ambil hari Khamis. Ya. Kalau dia pergi pun, dia akan pergi awal, pagi-pagi betul hari Khamis tu. Ya. Dan sifat beliau ni, kalau dia balik, ya, kalau dia balik, dia suka singgah masjid dulu. Dia tak suka singgah rumah. Dia singgah masjid dulu, solat 2 rakaat macam kita solat tahiyatul masjid, ya. Di situ bila dia rehat-rehat kat masjid, ya, mungkin borak-borak lah dengan para sahabat-sahabat, borak-borak. Ya, baru dia berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi itu sifat Rasul macam tu, ya. Jadi kadang ada juga orang ya mengikuti jejak ini. Ya, dia suka bermusafir ya hari Khamis. Ya. Dan ya bila dia balik, ya dia singgah satu masjid. Tapi ya oleh kerana keadaan kita ni berbeza dengan ya keadaan Rasulullah, ya jadi ya jaranglah yang berbuat demikian, ya, sebab keadaan tak sama dengan apa yang Rasul SAW masa Rasul SAW berada. Sebab mereka kalau kat rumah ni dikatakan sempit, macam itulah sempit, ya. Jadi dia nak terus balik ke rumah tu sempit untuk berehat. Jadi dia akan duduklah di masjid. Jadi bila masjid tu luas, ya mereka bolehlah berborak-borak. Borak-borak kat masjid dulu. Lepas tu lepas borak-borak dia pun beredar balik. Macam tu. Jadi lepas balik tu dia susah nak jumpa. Nak jumpa macam tu susah. Jadi macam itulah ceritanya. Jadi kalau kita biasa pergi, kalau pergi pun, ya, nak pergi masjid nak borak dengan siapa? Ya. Tak ada siapa pun nak borak, masing-masing bawa kereta dah balik masing-masing, tempat masing-masing. Nak borak dengan siapa? Ya. Jadi rumah masing-masing selesa, baliklah semua masing-masing. Macam tu, ya. Ada setengahnya orang balik haji tu, ya, kadang dia kata dia singgah masjid, ya, lepas tu dia solat masjid, ya, baru dia balik. Itu bukan satu sunnah, ya. Kalau dia nak buat tak ada salahnya lah dia nak buat, ya, tapi bukan satu sunnah yang kita wajib ikut, ya. Sebab zaman Nabi itu kesesuaiannya macam tu, ya. Kalau Nabi nak bawa sahabat-sahabat ke rumah,
ya, sempit rumah Rasul, ya. Letaklah kat masjid, borak-boraklah dulu, belum berpisah, macam tu, ya. Jadi sampai situ dulu kita tangguhkan, akan datang kita baru buat pengesahan hadis, ya, iaitu hadis 125, apa hadis 1, muka surat 125, ya, akan datang senang, tajuk dia senang, ambil pengesahan hadis, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama ya, daripada kuliah tadi. Dan insyaAllah yang tak hadir boleh dengar rakaman ini insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.